Okey, Assalamualaikum dan selamat siang, selamat sore. Okey, baik. Hari ini kita nak teruskan kerja khusus kita untuk yang seterusnya, iaitu ni, H. Okey, rakaman ni adalah untuk H, senarai pelarasan pada tarikh imbangan. Okey, saya buat 4 segi yang warna biru dengan warna hijau. Yang warna biru ni adalah part 1 lah untuk kerja khusus ni. Kamu ada 3 part. Sekarang kita dah masuk part 2. Jangan risau. Part yang paling susah sekali yang di sini, di penilaian akhir inventory yang cut stock tu. Itu paling susah. Yang next ni insya-Allah senang. Dan saya nak buat video ni cepat-cepat lah, secepat yang boleh lah. Okey, baik. So hari ni untuk kita buat H, senarai pelarasan pada tarikh imbangan. Ini kat kertas soalan kamu. So kamu buka kertas soalan kamu pada muka surat atas, pada muka surat 2. Kita nak menjawab bagi soalan kerja khusus pelarasan. Okey. Yang H ni dia sangat berkait rapat dengan nombor 2 ni. Kita kena menjawab nombor 2A, B ada anak 1 2 3 4 5. Ini saja. Okey. Padam dulu ni. Baik, yang warna hijau, yang warna biru saya tulis ni, ini adalah sama bagi satu Malaysia. Mesti ada. Maksudnya mesti ada. Pertama kita baca dulu lah. Maklumat tambahan berikut diambil kira untuk pelarasan pada tarikh imbangan 31 Mac. Okey, kamu kena set dalam kepala untuk pelarasan yang kita nak buat ni, soalan nombor 2 ni adalah untuk 1 bulan. 1 bulan. Kamu buat bulan Mac. Kita buat pelarasan ni untuk bulan Mac. Kerja khusus kita ni pun daripada 1 hari bulan 3 sampai 31 hari bulan 3. Mana nak tahu ni? Ni kalau kat dokumen kamu, kat urus niaga kamu mula daripada 1 Mac sampai 31 Mac. 1 Mac ada modal, yang 31 Mac yang kadar bayaran kamu tu. So dokumen adalah 1 bulan, jadi kerja khusus kamu ni pun untuk 1 bulan. Okay, so untuk nombor 2 ni pelarasan juga untuk 1 bulan. Set dalam kepala pelarasan 1 bulan. Okey, baik. Maklumat kita teruskanlah. Maklumat tambahan. Untuk A, lengkapan disusut nilaikan mengikut kadar yang sesuai. Dalam kurungan, kecuali tong gas. Kenapa tong gas tak disusut nilaikan? Kerana tong gas dia tak nilai dia tu tak susut. Kalau tong gas habis, kita boleh tukar tong gas kita tu di kedai. Kita bayar dengan harga yang kamu catatkan dalam dokumen tu, kita akan dapat tong gas baru. Jadi tong gas ni dia tidak ada susut nilai. Macam kerusi burger, meja burger, lama-lama benda tu akan lusuh. Kecuali tong gas. Tong gas dia lusuh pun dia still ada harga, still ada nilai. Jadi tong gas, semua susut nilai, lengkapan disusut nilaikan kecuali tong gas. Okey, kita baca dulu sambil lalu. B, mewujudkan perkara berikut, peruntukan hutang ragu mengikut kadar yang sesuai. Okey, ini setiap pelajar berbeza. 1% hingga 4%. Terpulang pada kamu nak letak berapa persen. Okey, 2. Roman, 2 item kesilapan ketinggalan urus niaga. Dia nak 2. Dia nak 2 dan 2 ni dah fix. 2 ni dah fix, iaitu jualan tunai belum direkodkan dengan nota debit 1 hari bulan. Okey, jualan tunai yang belum direkodkan ni, kalau kamu perasan, jualan tunai yang kita kira dekat lampiran C. Dekat lampiran C ada satu jualan tunai yang kita
kalau kamu perasan kita tak ambil pun nilai tu. Itu dikatakan belum direkodkan lah. Ini kita akan buat pembetulan dia dan nota debit yang ni saya akan terangkan. Semua sama ni kecuali angka dia je yang berbeza. Okey, 3, satu item belanja prabayar. Okey, ini semua sama satu Malaysia. Lesen perniagaan prabayar. 2 item belanja belum bayar. Okey, yang ni upah pembantu belum bayar. Pembantu belum bayar, jumlah kamu baru bayar 980, ada lagi 980 belum bayar. Sebab kalau kamu ingat upah ni bayar 2 kali sebulan, satu 15 hari bulan. Satu lagi yang ni kita belum bayar lagi. Kita baru bayar 15 hari bulan. Okey, dan satu lagi untuk item belanja belum bayar kita akan tentukan sendiri dan satu item hasil belum terima pun kamu pun akan tentukan sendiri. Okey, ni cikgu bagi tahu secara atas air saja dan kita akan pergi dengan lebih detail lagi. Ini kat soalan kamu bolehlah screenshot, ambil benda yang wajib kena ada. Yang ni wajib, ni wajib. Ni wajib. Wajib, wajib, wajib. Semua satu kelas kamu, satu Malaysia, satu Kedah semua sama mesti wajib ada ni. Ada ni wajib. Okay. Alright, baik. So cikgu akan minimize yang ni. Sekejap. Mana? Okay. Ni. Okay. So untuk kat template kamu adalah pada 45 hari bulan. Kat template kamu 45 hari bulan. 40, muka surat 45. Okay, dan kita akan buat pelarasan kita berpandukan imbangan duga. Berpandukan imbangan duga dan dokumen adalah beberapa dokumen. Okay, pertama. Okey, yang ni saya punya PowerPoint untuk memudahkan kamu. Okey, baik. Tak ada apa pun kat sini, jangan risaulah, tak ada apa-apa pun. So ini dia perincikan. Dia kata susut nilai dengan kadar 10%. Dia bagi tahu 10% mengikut kadar yang sesuai kecuali tong gas. Okey, dan ini adalah rumus dia. Rujuk invoice bertarikh 1 Mac. Dia suruh rujuk invoice 1 Mac. Okey, baik, kita buat dulu satu persatu. Okey, buka dulu dokumen kamu pada 1 Mac. Okey. Okey, ni kamu punya dokumen pada 1 Mac yang ada tong gas. Ni tong gas. Okey, 1 Mac saya bulatkan 160. Ni angka saya. Bukan angka awak ya. Okey, jadi macam mana nak buat dekat pelarasan? Okey, saya nak buat dekat pelarasan muka surat 45 ni. Pertama, tulislah bilangan dia 1. Okey, pelarasan. Senarai pelarasan, ini adalah jalan kerja. Senarai pelarasan, kamu cakap. Okey, saya buat salah. Kamu bagi tahu kat sini. Okey, lengkapan disusut nilaikan dengan kadar 10% setahun. Dalam kurungan tanpa tong gas. Tanpa. Ni 10% ni setahun tau. Setahun. Okey, tapi kita nak kira dulu tanpa tong gas. Jadi kita cari dulu lengkapan kita. Berapa nilai lengkapan kita? Tengok kat imbangan bukan. Okay. Tengok kat imbangan duga. Imbangan duga lengkapan kamu berapa? Kalau saya 170. Kamu bukan 170. Kamu ambil angka lengkapan kamu. Saya 170 dan dia kata tanpa tong gas, so tolak tong gas dekat dokumen. Ni tong gas saja, tolak yang tong gas saja 160. Jangan ambil 80 ni harga seunit, kamu ambil yang angka jumlah. So tekan kalkulator dapat berapa?
170 tolak 160. 1540. Ini adalah angka lengkapan yang valid yang kita nak kira jalan pengiraan dia. Macam mana nak kira susut nilai lengkapan? Okey, cikgu je boleh buat short form Kamu jangan buat short form, kamu tulis penuh susut nilai lengkapan. Okey, dia punya format, dia punya rumus 10% setahun. Tapi kamu nak kira untuk Mac sahaja, jadi 1/12. Darab angka lengkapan yang baru yang kita boleh yang baru dapat tadi 1540. So sini 1540. So nilai susut lengkapan yang baru adalah susut nilai lah. Saya dapat 12.83 angka saya. Tapi kita tak nak angka double line. Kita tak nak angka perpuluhan. Jadi kamu bundarkan. Bundarkan jadi RM13 sebulan. Okey, apa dia catatan bergu ataupun pasangan untuk susut nilai? Kita dah belajar kat topik pelarasan masa form 4 adalah susut nilai terkumpul lengkapan. Okey. Okey, saya tak boleh kenapa susut nilai lengkapan? Kenapa susut nilai terkumpul? Saya tak boleh ajar konsep. Ni kerja khusus ni. Kalau tak kita makan masa sangat. Kalau saya ajar konsep balik nak revise balik. Akan makan masa, sebab tu kita kena teruskan, kamu kena betul-betul faham konsep ni. Sebab tu masa form 4 saya betul-betul tekankan bab pelarasan tu, gigih buat video. Okey, jadi susut nilai terkumpul lengkapan ada tak dekat imbangan duga? Susut nilai terkumpul tak ada. So susut nilai terkumpul lengkapan adalah 14 adalah 13. Ambil je lah angka ni, angka atas ni. Kalau ada dekat imbangan duga, kita kena tambah. Sebab tak ada, so nilai dia adalah samalah dengan susut nilai. So sekarang selesai. Selesailah A ni. Okey, A dah selesai. Sebab itulah. Okey, B, mewujudkan perkara berikut. Kita buat B satu Roman. Okey. Alright. So yang ini tadi A kan? Ini B satu Roman. Okey, dia cakap dia nak apa satu Roman? Dia nak peruntukan hutang ragu mengikut kadar yang sesuai. Alright. So penerangan dia, senarai pelaksanaan penerangan dia peruntukan hutang ragu diwujudkan sebab perniagaan kamu ni pun baru wujudkan. Diwujudkan dengan kadar berapa persen? Kamu letak berapa persen? Terhadap akaun belum terima. Tulis penuh-penuh jangan tak penuh Tak nak lah, nanti kan mesti ada yang ikut saya. Akaun belum terima. Letak berapa persen? Okey, cara jalan pengiraan dia. Okey, hutang ragu pasangan dia adalah peruntukan hutang ragu. Okey, siapa ikut bangkit Cikgu Sheila semalam, hutang ragu ni kita jangan tulis penambahan hutang ragu, jangan tulis pengurungan hutang ragu. Tulis je hutang ragu. Sebab kalau salah penambahan, kamu tulis pengurangan. Kalau pengurangan, kamu tulis penambahan, memang tak ada markah. Tapi kalau kita tulis je hutang ragu, ada markah. Okey. So ambil berapa persen yang kamu letak ni? Ini 1% hingga 4%. Kamu pilih. Darabkan dengan ABT. Darabkan dengan ABT. Mana nak dapat angka ABT? Adalah pada imbangan duga kamu. Ni kan. Sebab tu saya suruh list ABT ni. Tambah. Saya 100 tambah 400. Kamu tambahlah imbangan duga kamu berapa? Katakanlah saya letak 2%. 100
100 tambah 400. So 2% darab dengan 500 jadi 10. Okey, dekat imbangan duga pun tak ada PHR sebab PHR ni baru diwujudkan. Jadi PHR dia pun 10. Dah selesai pelarasan. Okey. Selesai dah. Okey, seterusnya 2 Roman. 2 item ketinggalan urus niaga. Okey, ini semua fix. Satu measure semua sama, iaitu 1 jualan tunai, 1 nota debit. Okey, untuk perincian dia lagi, saya pergi dekat nota saya. Ini perincian lah. Okey, yang ni. Jualan tunai belum direkodkan 29 dan 30 hari bulan Mac dengan nota debit diterima pada 31 Mac untuk pembelian margarin pada 1 Mac. Okey. Kita tengok jualan tunai dulu. Okey. Jualan tunai. Kita buat untuk 2 Roman kan. Dia kata jualan tunai pada 29 hingga 30. Iaitu kalau dekat dokumen kamu, ni saya snap dokumen saya. Kalau pada dokumen kita adalah pada ni 28 Mac. Merekodkan jualan tunai 22 hingga 29 Mac sebanyak 3,050. Ini angka saya lah, ikut angka kamu. Dan kita double check dekat lampiran C. Ini lampiran C. Dia yang last ni. Kalau kamu perasan kita catat yang ni je dekat dokumen. Yang ni kita tak catat. Kerana yang ni kita ketinggalan. Kita ketinggalan rekod. Jadi kita nak betulkan yang ni. Ni yang kita buat pelarasan. Jadi mana tadi? Yang ni kan. Okey, jadi yang ni saya besarkan sikit nak tulis. Okey. Nak tulis lah ni. Pelarasan kita. Angka masing-masing. So 1 jualan tunai pada 29 dan 30 Mac terlupa rekod. Di mana urus niaga. Tulis ni. Jualan tu berapa nilai dia? Macam angka saya, ni yang ni lah, ikut angka kamu lah. Okey, dah settle. Satu lagi, 2 Roman. 2 Roman, okey, kita pergi pada perincian dia tadi. Nota debit diterima pada 3 Mac. Kamu jangan cari mana nota debit pada 3 Mac ni. Memang tak ada. Kalau dekat urus niaga, memang tak ada 3 Mac. Saya pergi kat sini. 3 Mac tak ada. Kalau kita tengok dekat kita punya dokumen. Ada 1, 2 Mac. Okey, 2 Mac ni belian tunai. 3 Mac ni tempahan logo. Lepas tu tak ada pun nota debit. Kerana nota debit kita ni kita mana tahu baginya. Tiba-tiba je hujung bulan, macam ada beli margarin. Kenapa tak catat? Sebab kita ada beli margarin pada 1 hari bulan. Di sini, kita ada beli margarin. Tapi orang yang kita beli ni, dia terlupa catat kat sini. Dia terlupa catat. So, dia bagi nota debit. Okey. Jadi, kita nak catat balik nota debit kita ni. Kita beli margarin. Okey. Ayat dia, nak bagi mudah kamu ni, saya bagi ayat lah. Ayat dia, nota debit yang diterima pada 3 Mac untuk pembelian margarin. Pembelian margarin pada 1 Mac terlupa catat atau terlupa rekod. Okey. Alright, so pengiraan kamu beli 1 hari bulan tu kamu beli secara invoice. Beli secara invoice, jadi dia adalah belian kredit. Kamu beli margarin tu secara kredit. Dan kamu anggarkan sendiri. Margarin untuk sebulan punya meniaga burger kamu. Berapa banyak?
anggar je, letak aje angka. Okey, cadangan saya letaklah dalam lingkungan 120 sehingga 250. Jangan banyak-banyak sangat. Margarin RM14 dah boleh dapatlah sepaket. Kan, RM14. Okey, kita anggar-anggar je RM14 sepaket. Katakanlah sebulan tu kamu meniaga teruk sangat. Belilah 10 paket baru 140. 10 paket margarin baru 10. Jadi saya nak letak sini 150 lah. Saya letak sini 150. Apa saya pakai? Okay. 150. Lepas tu kan, kita beli secara kredit dari siapa? Macam saya Ramli Burger. Ramli Burger Cawangan Kulim. So Ramli Burger ni pun akan bertambah. Belian kredit saya taklah tambah depan, Ramli Burger ni pun akan bertambah. Sebab kita beli secara kredit, jadi hutang kita dengan Ramli Burger ni akan bertambah 150. Gitu. Okey. Okey. Mana tadi? Patah balik. Okey. Okey, settle dah lah 2 ni. Sekarang 3. 1 item prabayar. Ni sama, lesen perniagaan prabayar. Okey, lesen perniagaan prabayar ni apa kenapa Okey, ini apa? ABC. B nombor 3. Okey, tulis sini lesen perniagaan prabayar. Okey, kenapa kenapa lesen perniagaan prabayar ni? Okey, kejap Okey, lesen perniagaan prabayar. Okey, lesen perniagaan prabayar. Kita tengok maklumat di kat atas ni. Dia kata anda telah membayar lesen perniagaan untuk tempoh 6 bulan bernilai 240 pada 1 Mac secara tunai. So 240 ni kita bayar untuk 6 bulan. So 240 kalau bahagi dengan 6 sebulan hanya RM40. Jadi kita ni baru nak kira untuk bulan Mac. Untuk bulan lesen perniagaan bulan Mac. So kita dah bayar 240 kan? Kita dah bayar 240. Jadi kita boleh buat jalan kerja kat sini. 240 bahagi 6, 40 sebulan. Sepatutnya hanya RM40 je lah. Lesen perniagaan. Lesen perniagaan ni sepatutnya RM40 je lah untuk bulan Mac. Jadi yang selebihnya tu 200 tolak 240 tolak 40 dapat 200. Ini adalah lesen perniagaan prabayar. Ini pasangan dia. Kalau kamu tengok pengiraan ni semua ada pasangan kecuali jualan ya. Jualan ni tak ada. Okey. Dah, next. Okey, kita dah buat dah next. 2 item belanja belum bayar. 2 item belanja belum bayar. 1 sama, upah pembantu belum bayar. Upah pembantu kios belum bayar. Ni semua sama. Satu Malaysia sama. So nombor 4. Kamu tulislah situ. Okey, untuk 1 upah pembantu belum bayar bernilai 980. Ini sama semua satu Malaysia. Okey, jalan pengiraan. Upah pembantu dengan upah pembantu belum bayar. Okey. Upah pembantu yang sepatutnya yang dah bayar 980 tambah dengan belum bayar 980 1960. Ini yang sepatutnya. Dan yang belum bayar 980. Okey, dah selesai. Okey. Satu lagi belanja belum bayar. Yang ni kan, yang ni kita tengok perincian lah. Okey. Yang ni dah. Okey. Yang ni. Satu lagi kamu yang boleh tentukan sendiri. Seperti ambil lah satu. Promosi ke, ambil satu je. Kadar bayaran ke.
promosi ke atau kadar bayaran ke. Okay? Dua ni lah, antara dua ni. Belum bayar. So katakan saya ambil kadar bayaran. Katakanlah kamu boleh ambil promosi. Jangan semua satu kelas ambil kadar bayaran macam saya pula. Okey, kamu tulis je sini kadar bayaran belum bayar. Yang elektrik ni. Katakan elektrik yang air dah bayar tapi internet saya belum bayar. Internet RM65. Kadar bayaran belum bayar RM50. So kadar bayaran yang sebetulnya berapa? Okey, saya belum bayar RM65. So kita tengok dekat imbangan duga. Okey, tengok kat imbangan duga, kadar bayaran adalah mana kadar bayaran saya? Ni 120. Kadar bayaran saya 120. Ini yang saya dah bayar. Ini yang saya dah bayar. So 120 tambahkan dengan kadar bayaran belum bayar RM65. So 120 tambah 65 185. Ini kadar bayaran. So catat juga kadar bayaran belum bayar 65. Ini pasangan dia. Satu kadar bayaran belum bayar 65. Okey, dah settle. Dan yang terakhir sekali kita tengok soalannya. Okey, ini dah. Ni dah. Satu, item hasil belum terima. Okey. Hasil. Okey, jom tengok dekat imbangan duga. Imbangan duga. Kamu tengok kat kolom kredit. Hasil kamu apa hasil kamu? Belian, pinjaman, modal. Oh, tak ada. Tak nak. Saya tak nak kamu usik dekat imbangan duga. Nanti serabut. Kita buat yang baru je. Okey, tengok perincian. Okey, contoh komisen diterima. Sewa diterima. Okey, apa maksud sewa diterima sub kios? Kamu punya kios tu kan beroperasi daripada pukul 3 petang sampai 10 malam kan? Okey, belah pagi ke free? So belah pagi kamu sewakan. Pada donat ni ke, kamu sewakan untuk nasi lemak ke, belah pagi. Jadi kamu dapat hasil. Okey, ini contoh sewa. Satu lagi komisen. Kamu buat pinjaman dekat bank pinjaman kamu tu. Kamu buat juga pelaburan. Maybank ke, CIMB ke, kamu buat pelaburan pada bank tu dan bank tu bagi kamu komisen. Gitu. So kamu pilihlah mana-mana antara dua ni. Okey, jadi contoh katakan saya nak ambil komisen lah sebab sewa pun boleh juga. Mana-mana lah saya terpulang pada kamu komisen. Komisen belum terima. Bernilai ikut suka kamu nak letak berapa. Saya letaklah 200. Hasil kan letak banyak-banyak sikit supaya nanti untung banyak. So komisen diterima, lupa nak cek rekod 200 dan komisen diterima 200, sepatutnya 200 tapi komisen tu belum terima pasangan dia lah ni. Pun 200. Kalau sewa diterima, sewa belum terima. Okey, sekarang ni saya settle dah lah. Settle dah lah pelarasan untuk dekat muka surat 45 dengan 46 ni. Okey, saya nak highlightkan angka yang kamu kena kamu letaklah sendiri angka ni. Dah, kenapa tak boleh? Angka ni. Baik. Okay, 200. Pakai pen lah. Okay, pen warna pink ni.
Alright. Yang P warna pink ni angka yang kamu kena fikir sendirilah. Maksudnya yang logik, yang boleh mendatangkan keuntungan. Ni. Saya bulat-bulat ni. Kamu fikirlah. Jangan sama. Upah pembantu, okay, ni memang wajib lah. Yang saya tak bulatkan ni, memang kamu ni lah. Lesen perniagaan, ni ialah nota debit, ni nota debit ni kamu letak. Nota debit margarin, ni lah angka ni, kamu fikirlah. Ini memang kena letak kat lampiran C, angka lampiran C. Okey, hutang lagu. Okey, ini kena kira lah. Ini yang kamu letak lah, berapa persen ni. 1 hingga 4% ni. Okey, ini. Okey, ini dah. Okey. Alright. Dah siap buat ni, senarai pelarasan H ni, terus buat untuk I. Baru kamu tak pening kepala. So, next video I pula. Komponen I. Okay, itu saja. Thank you.